Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Hisham Shah dan Dr. Nohayati Rusli. Dan kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 61 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 320 kes, iaitu dengan kadar pemulihan ataupun kadar discharge 13.8%. Sehingga 28 Mac 2020 jam 12.30 hari terdapat 159 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,320 kes. Sehingga kini seramai 73 kes positif COVID sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 1 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 yang telah dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 27 kes dengan kadar kematian 1.1%. Kes kematian ke-27 iaitu kes 2,162 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau dirawat di Hospital Tangkak pada 24 Mac 2020 dan kemudian dipindahkan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar pada 25 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 10.50 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarganya. Perintah kawalan pergerakan telah dilaksanakan mulai 18 Mac 2020 dan kini dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Perintah ini di antara lain meliputi sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dan mereka yang baru pulang dari luar negara. Bagi mereka yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela iaitu self-quarantine selama 14 hari. Sejumlah kes COVID-19 melibatkan rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara telah direkodkan semenjak kebelakangan ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia memandang serius kepatuhan rakyat Malaysia dalam mengikuti nasihat yang telah dikeluarkan. Setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing secara bertanggungjawab. Pematuhan pada ketetapan ini adalah amat penting bagi mengelakkan dari berlakunya penularan jangkitan yang meluas dalam masyarakat ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat menghargai keprihatinan rakyat Malaysia dan pelbagai peringkat yang ingin menyumbang sumbangan atau derma bagi membantu kami menangani pandemik COVID-19 dengan sebaik mungkin. Sumbangan yang diterima setakat ini tidak terhad kepada bantuan kewangan tetapi juga melibatkan alat-alat kelengkapan perubatan, barangan keperluan di peringkat makmal dan bahan pakai buang serta keperluan perubatan lain yang berkaitan dengan kegunaan di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penderma-penderma yang prihatin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah memainkan peranan yang penting membantu Kementerian Kesihatan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit kita.
Kalau kita lihat pada peringkat permulaan, persiapan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan ialah kita peruntukkan 3,400 katil dan kita tambah dengan Institut Latihan Kementerian Kesihatan sejumlah 5,292 katil. Jadi dengan kegunaan persiapan katil kita rasa memadai, tetapi bak kata orang, we prepare for the worst. Kalau kita perlu untuk tambahan katil, mungkin ada 600 katil kat situ, 400 di Hall A dan 200 lagi di Hall B. Kita jangkakan, kita ramalkan dalam pertengahan bulan April mungkin ada kes yang mendadak. Tetapi setakat ini tindakan kita dari segi pembersihan, dari segi nyah kuman dan nyah jangkitan telah dilaksanakan oleh semua Kementerian Kerajaan Tempatan dan Majlis Daerah dan juga di BKL, dan kita lihat proses itu telah berjalan. Dan proses yang kedua ialah mengenal pasti, iaitu acute case detection, iaitu mencari, kita uji dan kita asingkan mereka yang positif, dan mereka yang tak positif itu kita akan masukkan dalam self quarantine untuk tempoh 14 hari dan kita akan rawat mereka. Kalau kita ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang kita dah wawarkan, kalau pakai mask, kalau kita ada gejala kita pakai mask. Kalau untuk healthcare workers ataupun yang mereka yang berjumpa ramai orang, mungkin kena pakai mask. Healthcare workers kita kena pakai mask N95, dan juga kalau kita bekerja dalam ward ataupun makmal, kita kena pakai kelengkapan PPE. Contohnya, because kalau kita buat procedure, ada kalanya ataupun droplets ni boleh jadi aerosol, jadi kita dijangkiti. Jadi pakaian kita penting. Jadi kalau di luar, kalau kita ada amalkan penjarakan itu memadai. Tetapi ramai yang nak pakai, yang tu kita tak boleh kata apalah, tapi kalau nak pakai. Tapi kita punya nasihat daripada WHO dan Kementerian Kesihatan, tak semestinya kita pakai mask dalam keadaan biasa.